Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masih lagi di kompetisi 1 mengenal pasti keperluan pembaikan peralatan elektronik. Tajuk yang terakhir, tajuk 4, buku manual mengesan kerosakan peralatan elektronik dalam modul ETN 2023, pembaikan peralatan elektronik industri. Okey. Okey, apabila kita membeli barang elektronik, peralatan rumah, kenderaan atau lainnya, selalu akan disertakan buku panduan pengguna. Okey, even kita beli kereta pun kita akan dapat buku panduan pengguna tu. Okey, ia merupakan buku panduan untuk menggunakan peralatan tersebut. Di dalam buku manual atau panduan pengguna terdapat informasi yang sangat penting mengenai peralatan yang kita beli. Jadinya contoh kita beli sebuah televisyen. Okey, kita akan dapat satu buku panduan pengguna. So dalam isi kandungan dalam buku manual tu, pertama kita ada informasi mengenai bahagian-bahagian dari televisyen dan fungsinya. Kemudian kita ada cara penggunaan televisyen dan kemudahan yang terdapat di dalamnya. Okey, seterusnya hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada waktu pengoperasian. Kemudian kita ada cara penyelenggaraan, spesifikasi, teknikal dan biasanya berupa petunjuk apabila terjadi masalah ataupun kita nak buat troubleshooting. Yang seterusnya kita ada hal yang sering ditanyakan, frequently asked question (FAQ) dan daftar alamat yang harus dihubungi bila terjadi sesuatu pada peralatan yang kita beli. Okey, dengan membaca buku panduan pengguna, kita akan memperoleh manfaat. Saya rasa ada 4 manfaat yang kita boleh perolehi. Okey, pertama, mengetahui dan mengoptimalkan fungsi-fungsi dan kelebihan apa sahaja yang ada di dalamnya. Bermaksud semua fungsi pada peralatan dapat kita gunakan dengan sebaiknya sehingga kita tahu keistimewaan dari peralatan yang kita beli. Okey, kemudian yang kedua, menghindari risiko kecelakaan. Iaitu bila kita mengetahui fungsi setiap bahagian sesuatu peralatan, peralatan akan berfungsi dengan sempurna jika betul cara menggunakannya. Okey. Seterusnya yang ketiga, untuk mengatasi sesuatu masalah. Di buku panduan pengguna biasanya terdapat bahagian troubleshooting yang menerangkan tentang petunjuk-petunjuk singkat untuk mengatasi sesuatu masalah di dalam penggunaannya. Okay, jika berlaku sesuatu masalah, kita boleh dengan peralatan yang kita beli tu, kita boleh rujuk buku panduan pengguna. Yang keempat, mendapat manfaat yang maksimum dari peralatan tersebut, iaitu peralatan akan berfungsi lama dan tidak meragam dengan menimbulkan banyak masalah. Jadi penting juga buku panduan pengguna ni untuk kita simpan bila kita beli satu peralatan. Dan kita nak guna pun senang sebab kita boleh rujuk saja buku panduan pengguna tu bila ada berlaku masalah. Okey, yang keempat, seterusnya ialah contoh servis manual. Saya akan tunjukkan contoh servis manual mengesan kerosakan peralatan elektronik hi-fi model LG FA162. Okey, contohlah kalau kita beli peralatan hi-fi, dekat dalam buku manual tu dia akan ada servis manual lah. Tapi biasa kalau servis manual yang detail ni kilang tak bagi kat kita sebab dia orang biasanya pengilang ni dia ada servis, dia ada tempat servis and macam tempat servis jualan dia ada sendiri. Maknanya kalau benda tu rosak masih dalam warranty, kita boleh hantar balik. Contohnya kalau Sony, kita boleh hantar dekat, tak silap saya dekat Shah Alam ataupun dekat PJ dia punya tempat servis center dia. Okey, kalau ada berlaku kerosakan masih dalam warranty, tapi kalau dah habis warranty pun kita boleh hantar ke tempat servis dan jualan dia tu. Tapi kita kena bayarlah berapa kos dia baiki peralatan kita. Okey, jadi di sini saya ada sertakan contoh servis manual mengesan kerosakan peralatan elektronik hi-fi model LG FA162. Contoh kalau kita lihat kat sini,
dia akan bagi 1 point repair guide. 1 point repair guide. Contoh yang pertama ni tak ada power, maknanya high five tu, set high five tu power dia problem. So dia nyatakanlah apa dekat situ. Senarai kalau awak nak rujuk lebih jelas, awak boleh rujuk nota awak. Kat situ lagi jelas tulisan dia. Ada apa dekat bahagian situ, dia letak apa benda kat situ kan. Awak boleh lihat rujuk nota awak, muka surat 50. Okey, muka surat 50 awak boleh rujuk kat situ. Dekat 1 point repair guide yang nombor 1 ni no power problem. Kemudian solution dekat 1.1 dia bagi macam mana solution kita nak buat. Dia ada bagi number part kat situ. Kalau kita lihat dalam nota awak rujuk. Kalau solution dia, kalau power problem dia suruh replace X100 ataupun IC101 ataupun IC103. Dia dah bagi part-part kat mana yang dia suruh ganti. Okay. Kemudian yang kedua kita ada, dia bagi how to troubleshoot. Macam mana kita nak mengesan kerosakan tu. Dia ada bagi 3 langkah kat situ. Dia suruh check X100. X100 tu ialah kristal. Kat sini ada X100 tu kristal. Kemudian if it does not oscillate, change X100. Kalau macam tak fungsi, X100 tu dia suruh tukar. Kemudian yang kedua dia ada check IC 103. Okay. Ni biasanya tempat pengilang yang buat benda ni jaranglah kita ni. Orang biasa kita yang beli sendiri peralatan tu kita nak repair macam ni jarang sebab kita tak ada kepakaran tu. Kecuali yang belajar lah, yang tahu macam awak ni ikut kalau nak repair. Kemudian yang ketiga dia suruh check IC 101. Dia ada terangkan macam mana. Dia ada guide kita macam mana kita nak repair. Langkah-langkah nak mengesan kerosakan pun dia ada bagi. Okey, ini bawah ni dekat 1.3 ni service hint dia bagi tempat kat mana tempat tu, kat mana kedudukan IC tu. Kat sini contoh ni dia bagi kedudukan IC 101. Ni tempat kedudukan kristal X100. Kemudian kat sini ialah IC 103. Dia dekat dalam service manual tu dia akan bagi tunjuk kat mana part-part tu ada. Kat mana bahagian part-part tu ada. Kat sini lah ni satu card, scraping card ni. Kat situ kedudukan komponen untuk bahagian power. Jadi kalau ni dia contoh ni kat di sini bahagian ni, card ni kedudukan IC tu dia tunjukkan dekat service manual. Okey, satu lagi contoh kalau speaker and audio output tak ada keluaran pada speaker. Dekat speaker tak ada keluaran audio. Macam mana nak servis? Dia pun bagi cara-cara kat situ. Awak boleh rujuk muka surat 51 dekat nota awak, lagi jelas kat situ. Dia tulis tu speaker no audio output, maknanya tak ada keluaran audio pada speaker. Apa solution dia? Dia suruh pergi kat mana? Dia ada terangkan kat situ, awak boleh baca. And then how to troubleshoot, macam mana nak troubleshoot benda tu. Tapi kalau awak tak pandai, tak payah nak pandai-pandai repair kan. Sebab sekarang kalau kita tengok kad ni, kad PCB yang disertakan ni bukan macam yang lama. Yang lama biasa one layer. Sekarang dia punya PCB ni berlayer-layer yang kita tak boleh gunakan tools kita. Soldering iron biasa kita yang ada kat bengkel tu kita tak boleh gunakan untuk repair ni. Dia guna soldering iron khas. Biasa industri-industri ada soldering iron tu. Okay. Kadang-kadang komponen dia pun bukan macam komponen perintang yang awak nampak dekat bengkel besar-besar tu kan. Yang kita boleh masukkan yang kita solder macam dekat project board awak tu. Dia semua melekat dekat atas yang disolder atau dipatri menggunakan komputer. Okay. Jadi ini contohlah, contoh service manual yang biasa dia akan bagilah. Okay. Alright, seterusnya. Conteng pula, padam dulu. Okay. Seterusnya kita bagi, okay. Ini dekat sini dia ada bagi carta alih. Carta alih untuk mengesan kerosakan.
awak boleh rujuk muka surat 52 dalam nota awak. Dekat sini dia bagi carta ahli untuk mengesan kerosakan dekat bahagian audio part tu lah. So kita boleh tengok kat situ lah cara mengesan kerosakan dia tu. Yang ni pun sama. Ada dua carta alif. Awak rujuk muka surat 53. Electrical troubleshoot guide of audio part. Kita boleh rujuk dekat situ lah carta alif untuk mengesan kerosakan. Ini just pengenalan dan contoh buku manual, buku panduan pengguna yang mana menunjukkan langkah-langkah mengesan kerosakan. Biasa kilang dia akan provide benda ni, tapi kalau dia tak akan provide macam untuk yang buku servis manual mengesan kerosakan ni kepada pengguna biasa yang kita beli. Selalu kita akan dapat buku panduan pengguna, cara-cara penggunaan luaran sahaja ya. Ni button apa kalau kita beli TV, cara nak tekan macam mana kalau kita beli smart TV, macam mana nak penggunaannya, macam mana kita nak sambung internet ke smart TV kita. Tu ada dalam buku panduan pengguna yang biasa kita beli. Tapi kalau yang macam ni biasanya kilang tak bagilah. Dia akan bagi kepada contoh kalau macam pihak industri lain ataupun company lain, syarikat lain yang beli, dia request buku panduan troubleshooting ni, baru dia bagi. Tapi kalau macam pembeli biasa, biasanya tak ada. Okey, saya rasa itu saja. Seperti biasa, slide terakhir kita akan ada soalan lah. Okey. Slide terakhir kita ada soalan. Nyatakan 4 manfaat yang boleh diperolehi dari amalan membaca buku panduan pengguna alatan elektronik. 4 manfaat yang saya sebut tadi tu. Jadi awak kena ingat, awak jawab 4 soalan tu dan seperti biasa hantar ke personal Telegram saya. Okey, saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup Telegram masa kelas online nanti. Okey, sekian, terima kasih. Habislah kita punya kompetisi 1. InsyaAllah saya akan buat slide PowerPoint, video PowerPoint untuk seterusnya kompetisi 2. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.